Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap PJK Masjid yang baru, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizahumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama solat jamaah subuh, dan insya-Allah semoga reda cepat, nanti bolehlah berharap dari Nabi insya-Allah. Selawat dan salam dicurahkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada bulan yang mulia ini, tuan-tuan, adalah bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Hadirin wal hadirat hafizahumullah. Ada orang kata Rasul tak lahir 12 bulan Rabiul Awal. Ulama berbeza pendapat. Tak sabit 12 hari bulan, so buat apa nak rayakan Maulid 12 hari bulan? Hadirin wal hadirat hafizahumullah, apabila kita berbicara tentang kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, kita sepakat, ulama ni berpendapat bahawa apapun itu, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diketahui. Tarikh dia mungkin beza, ada yang kata 9, ada yang kata 12 dan lain-lain. Mana satu yang betul, khilaf. Ini kita kata benda yang agree to disagree, sepakat untuk tidak sepakat. Tapi esensi daripada Maulid Nabi itu tak hilang. Kerana bulan Rabiul Awal ini memang bulan kelahiran baginda SAW menurut majoriti ulama. Oleh sebab itu, ulama, bahkan umat Islam, mungkin lebih 900 tahun pada bulan Rabiul Awal, dengan berbagai cara dan adat yang berbeza-beza, menunjukkan kebahagiaan mereka atas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan bulan itu sebagai bulan Nabi. Maksud bulan Nabi berarti bulan untuk mengambil kesempatan menerangkan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengambil kesempatan mengenang kisah kelahiran baginda, keputeraan baginda, mengambil kesempatan itu untuk membaca lebih dari biasanya salawat dan lainnya, supaya rasa timbul dalam hati ini cinta kepada baginda SAW. Tidakkah kita tahu pada tahun ini sahaja, 2022, ada musibah besar di mana Malaysia sedikit kejadian, kisah ataupun peristiwa orang menghina baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi sebab apa? Kerana pengetahuan siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak didapatkan. Mungkin dia tidak mendapat kesempatan untuk mengetahui kebesaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dia hadirin wal hadirat. Jadi ulama dahulu memang mengadakan Maulid Nabi ini tidak lain tidak bukan supaya menjadi satu medium kesempatan untuk mengenang baginda. Kalau di Maghrib itu dibaca kitab Asy-Syifa,
bita'rifi huquqil Mustafa. Asy-Syifa bita'rifi huquqil Mustafa adalah kitab yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Qadhi Iyad. Dia seorang qadhi di Marrakesh. Nama dia Qadhi Iyad. Dan kitab itu menerangkan dari paling awal tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW sampai kepada hukum orang yang sabbu. Sabbu itu adalah menghina baginda Nabi Muhammad SAW. Hukum dia, apa jatuh hukum, apa prosedur dia dan lain-lain. Sampai macam tu. Hadirin wal hadirat Allah. Tiba-tiba ada pula hari ini nak merayakan Maulid, dianggap bid'ah. Bid'ah yang sesat maksud dia. Dan dihukum perkara ini perkara yang bercanggah dengan Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahawa Rasul tak buat, apa kita nak buat? Lepas tu mengkecil. Maka dalam hal ini perlu diterangkan. Jadi saya ambil kesempatan ni dah cakap dengan masjid malam bahawa pagi ni tidak biasanya buka kitab akidah, biasanya buka kitab akidah, tapi pagi ini kita buka kitab khusus secara ringkas. Nama kitabnya bernama Husnul Maqsid fi Amalil Maulid, iaitu baiknya tujuan dalam beramal dengan Maulid Nabi. Dikarang oleh ulama besar. Nama dia Al-Hafiz As-Suyuti. Nama dia Al-Hafiz kenapa Ustaz? Sebab dia ini hafal 200,000 hadis. Kitab yang dia karang minimum 500 kitab. Kitab ni 500 kitab. Ada yang kitab daripada 500 tu jumlah jilid dia lebih banyak daripada depa saya. Banyak, 23 40 gini berapa jilid. Al-Hafiz As-Suyuti. Meninggal tahun 911 Hijriah. Guru dia, salah seorang dari guru dia Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau ini ada fatwa, banyak fatwa beliau yang bernama Al-Hawilil Fatawi. Dicetak dalam 2 jilid, ada yang dicetak yang hari ini cetak 7 jilid, 5 jilid. Itu Al-Hafiz As-Suyuti. Salah satu fatwa beliau adalah tentang yang saya bacakan tadi. Jadi ada orang tanya tentang hukum maulid yang dilakukan fi syahril Rabi'il Awwali, pada bulan Rabi' Awal. Dia tahun 911 Hijriah. Berarti zaman Kerajaan Melaka. Ni Kerajaan Melaka ni dia dah jawab isu ni. Jadi orang tuduh bid'ah tu dah ada waktu zaman 911. Beliau jawab pada tahun sebelum 911 lah. Dia wafat 911. Berarti isu ni dah selesai sepatutnya. Tapi masih tak selesai. So apa dia kata kat sini? Asal amal maulid, anna asla amalil maulid alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'ani wa riwayatul akhbar al-waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulihi minal ayati. Jadi asal pondasi, the basis of amal maulid ini, itu adalah manusia pada kumpul hari ini insya-Allah. Kumpul. Wa qira'atu, dan membaca bahagian daripada Al-Quranul Karim. Tak dapat nak baca semualah. Waktu tak cukup. Mana yang dapat ma la yudraku kullu fala yutraku julluh. Atau terbalik, ma la yudraku julluh fala yutraku kulluh. Yang kita tak dapat semua bukan kita tolak semua. Yang jangan tak dapat baca Quran semua, tak payah langsung lah. Bukan, bacalah apa yang boleh. Dan membaca atau meriwayatkan khabar-khabar kisah
yang berlaku pada awal urusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi pada kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda kebesaran baginda. Nak dengar kisah fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Maksudnya tu fahtazal arsyu, arsy ini bergegar. Ini dia tuan-tuan. Summa yumaddu lahum simatun ya'kulunah. Lalu biasanya waktu itulah diberikan. Yumaddu ni diulurkan lah. Dia nak majas maksud dia. Diberikan sedekah, disiapkan sedekah kepada mereka yang hadir simatun. Simatun ni apa? Bahagian jenis makanan yang dihadiahkan atau kenduri lah kita kata macam tu. Kenduri tu. Waktu kita ada dekat masjid ni, insya-Allah makanan dan lain-lain. Ini tujuan dia apa? Tujuan dia adalah bukan masjid tapi dermawan yang menderma. Orang kaya yang ada duit lebih daripada simpan berkulat dekat bank tu. Dekat bank pun boleh berkulat. Dia sedekah. Sedekah ni ibadah ke tak ibadah? Sedekah ni jelas ibadah. Ibadah. Sedekah dalam bentuk makanan. Untuk disedekahkan kepada hadirin. Hadirin ni bukan kita kata hanya orang kaya je boleh datang. Tak. Masjid Syakiri ni setahunya kalau buat program ni asnaf banyak datang. Alhamdulillah. Semua asnaf banyak-banyak datang. Kita bagi kalau boleh seramai mungkin. Bulan Ramadan, macam bulan Ramadan. Ramadan dekat masjid buat buka puasa bersama setiap malam di bulan Ramadan. Setiap satu malam ni siapa sponsor dia, sponsor dia. Jadi orang-orang yang miskin, yang betul-betul miskin memang datang juga. Kalau dekat Mesir ni dipanggil Maidatul Rahman. Yang dah pernah pergi Mesir. Memang bulan Ramadan dia bentuk kemah-kemah dekat hai-hai. Dekat kawasan rumah-rumah tu ada kemah-kemah. Waktu tu datanglah orang miskin banyak. Diberilah kepak ayam, peha ayam. Dia bagi. Macam bukan yang mentah, yang masaklah. Azan je makan. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Wa yansarifuna bi ghairi ziyadati ala dhalika min al-bid'il hasanati allati yuthabu 'alaiha sahibuha. Ini semua adalah termasuk bid'ah tapi hasanah yang baik. Ustaz, kalau bid'ah tu mesti buruklah. Tak. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi rahimahullah. Al-Hafiz juga. Ulama mazhab Syafi'i tapi dia hafal hadis. Bukan sikit, ratus ribu hadis. Imam Baihaqi ni dia ada kitab sunan dia. Madkhal ila Sunan Baihaqi. Lebih kurang macam tu. Dia ada kitab akidah, khusus bahas akidah, hadis tentang akidah. Al-Asma' was Sifat. Ini Imam Baihaqi. Tapi dia mazhab Syafi'i. Kerana dia mazhab Syafi'i, dia cinta Imam Syafi'i. Maka dia karang kitab nama dia Manaqibus Syafi'i, 2 jilid. Seperti mana Imam Qadhi Iyad yang karang Syifa, dia karang kitab 8 jilid khusus menerangkan tentang Imam Malik dan murid-murid Imam Malik dan murid kepada murid-murid Imam Malik. Sampai kepada dia dipanggil Tartibul Madarik. Tartibul Madarik. Jadi ulama macam tu. Bila dia bersyukur, alhamdulillah Allah takdirkan aku, ni kata ulama lah contoh dia. Allah takdirkan aku sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Yang bergiat dalam ilmu agama, alhamdulillah. Kalau tanpa wasilah Imam Syafi'i aku takkan macam ni. Contoh dia, alhamdulillah. Maka asbab itu aku cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta para ulama, termasuk guru-guru dan guru-guru kepada guru-guru kami. Itu salah seorang imam besar, iaitu Imam Asy-Syafi'i.
Kerana kecintaan ini dia tulislah. Dia tulis sejarah Imam Asy-Syafi'i. Dia tulis kehebatan dan kalam-kalam Imam Syafi'i. Begitu juga mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mencinta kisah maulid Nabi SAW. Untuk mengingatkan bahagian daripada dia sebagai umat Nabi Muhammad, apa yang boleh aku berikan kepada Nabi Muhammad? Aku boleh berikan sirah dia, aku bagi sirah. Aku boleh bagi kisah kelahiran dia sahaja. Kelahiran dia sahaja. Mengisahkan tentang keagungan dia sebelum dia lahir. Terus itu bahagian daripada apa yang boleh disumbangkan. Dan apabila, jangan pula bila dia menulis manakib guru dia, sejarah guru dia, keagungan guru dia, tengoklah ni, dia ta'assub dengan tok guru dia. Kalau nak pun tulislah tentang Rasulullah tu Nabi. Ini ta'assub, fanatik, dia tulis tentang, dia puji-puji guru dia. Pula okeylah, nanti bila dia tulis tentang Nabi Muhammad SAW, dia kata, inilah lebih-lebih mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sampai nak mentuhankan Nabi Muhammad. Nanti jadi macam Kristian. Yang buat maulid ni, jadi macam Kristian. Sebab apa? Sebab tu terlebih memuji Nabi Isa sampai menuhankan atau menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan. La haula wala quwwata illa billah. Tak betul. Tak ada dalam sejarah umat Islam dari dulu sampai hari ini kerana maulid ni mengaku Nabi Muhammad tu anak Tuhan. Tak ada. Mengaku Nabi Muhammad ni sebagai Tuhan. Tak ada. Kerana apa? Kerana justru dengan maulidin Nabi, hati kita ini percaya bahawa Nabi Muhammad ini dari tiada lalu ada. Berarti dia makhluk. Dia tak boleh jadi Tuhan. Dia dari tiada lalu ada. Berarti dia makhluk. Itulah tujuan daripada maulid tersebut. Lalu Imam Syafi'i kata dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Maksud dia, Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Perkara bid'ah ni ada dua. Satu yang melanggar roh dan hukum Al-Quran dan Sunnah. Itu dipanggil bid'ah yang mazmumah. Bid'ah yang sayyi'ah. Tapi apabila dia sesuai dengan roh Al-Quran dan Sunnah, maka ia dipanggil dengan bid'ah hasanah. Maka dalam isu ini dikatakan sebagai bid'ah hasanah, yang mana allati yuthabu 'alaiha sahibuha, yang mana pemilik atau orang yang pelaku bid'ah hasanah ini diberi pahala atas perbuatan tersebut. Bolehlah. Kenapa tak boleh? Kerana apa? Lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang ada di dalam perkara tersebut seperti mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Bila kita mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti ada pahalanya kat situ. Wa idharil farahi, dan menzahikan farah. Farah tu bahagia, happiness, menzahirkan farah wal istibsyari, dan kabar gembira bi maulidihi asy-syarif, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat situlah tujuan dia kenapa orang merayakan maulidin Nabi. Sebab itu budaya orang Melayu ni adalah perarakan maulid. Cuma nak berarak nanti itu tujuannya untuk zahirkan. Dan jangan cakap hanya dekat Malaysia. Kalau pergi dekat Maghribi, dekat Tunis, dekat daerah tersebut pun berarak. Tapi mungkin tak adalah jauh sangat sebab diorang bandar dia jalan kecil, dia panggil Zangkoh kan. Jadi bandar kecil tu itu dipenuhi jalan tersebut. Kita jalan besar-besar. Kita dah ikut British dah, jalan besar-besar. Dema dekat bandar lama dia ratusan tahun dulu jalan kecil-kecil Zangkoh kita panggil. Jadi tak adalah nampak perakan macam kita, berbeza adat sahaja. Tapi asasnya sama untuk menunjukkan farah wal istishar bi maulihi syarif. Lalu dia sebut, okey, kalau benda itu benda baru, mesti ada orang yang buatnya.
Dan kita pegang pada hadis, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat perkara yang menjadi tradisi dan tradisi tersebut baik, maka dia dapat pahala perkara yang baik, dan orang yang mencontohinya juga dia mendapat pahala orang yang mencontohi perkara baik tersebut. Sunnah tu benda yang biasa dilakukan. Man sanna, bukan sunnah Nabi SAW, maksudnya man sanna, barang siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, maka dia dapat pahala tradisi itu. Jadi yang pertama mengadakannya, wa awwalu man ahdatha fi'la dzalika sahibul irbil al-malik al-muzaffar. Orang yang pertama buat benda ni adalah Raja Irbil, bernama Raja Muzaffar. Raja Muzaffar. Dia ini salah seorang raja yang sangat dermawan, Ajwad sangat dermawan. Memiliki kisah yang positif, yang baik. Sebab kalau kita nak tahu dia tu betul ke tak betul, kita tengok kisah dia. Apa orang kata tentang dia. Dan memang itu kaedah dalam Islam. Jadi setelah kewafatan atau meninggalnya seseorang, kalau orang tak nak cakap dia, lupakan dia, mungkin dia tak baik, tak ada orang kenal. Tapi kalau orang duk sebut-sebutkan dia, tu orang baik. Ibarat dia macam ni lah. Imam An-Nawawi rahimahullah, dia tak karang, tapi dia kumpulkan 40 hadis. 40 hadis dia kumpulkan dalam satu kitab dipanggil dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis Imam Nawawi. Itu je. Tapi nak kabur, tuan-tuan, berkat dia sampai hari ini orang ngaji dalam rumah. Sampai hari ini orang ngaji. Orang ngaji dalam rumah. Barakah yang didapatkan oleh Imam Nawawi itu terus tak terputus. Sampai hari ini. Berarti bila orang sebut nama dia, Imam Nawawi rahimahullah, pahala tu mengalir. Ini nama dia sunnatan hasanatan. Maka dalam kes ini sama dengan Malik Muzaffar. Dikhabarkan dia ada riwayat yang baik. Wa huwa alladhi ammara al-jami'a Muzaffariyah bisafha qasiyah. Dia ni yang memenuhkan, yang merenovasi dan mencantikkan Masjid Muzaffar di Gunung Qasiyun dekat Syria. Imam kita dah ni dah. Saya belum pergi. Ringin nak. Imam Ibn Kathir berkata di dalam tarikh dia, kana ya'malul maulid asy-syarif. Jadi Malik Muzaffar ni pernah melakukan atau berbuat maulid yang mulia pada bulan Rabiul Awal. Yang mana dan dia berihtifal, merayakannya dengan perayaan yang sangat sempurna, sangat besar. Dan dia ini seorang yang pemberani, heroik, cerdik, alim, adil, rahimahullah ta'ala. Ibarat dia mudah. Baginda SAW bersabda, nanti di kalangan umatku ada yang akan membuka kota Konstantinia, maka dialah sebaik-baik pemimpin, askar dia sebaik-baik askar. Dan kita tahu Raja atau Khalifah Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel, dia seorang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, berfikir dengan mazhab Hanafi dan bertasawuf, bertariqah dan pada turun as-sufiyah yang sunniyah. Ini dia tuan-tuan, contoh. Dia baginda sallallahu dah isyaratkan. Tiba-tiba hari ini dia mengkonar, pindah pada makna lain. Ini. Lalu hadirin wal hadirat hafizakum. Jadi di dalam menerangkan tentang perayaan Maulid ini, Al-Imam As-Suyuti menukilkan
menukilkan sebuah pendapat daripada gurunya sendiri, yaitu Syekhul Islam Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani guru dia. Ibn Hajar Al-Asqalani, dia karang kitab nama dia Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ini kitab sahih disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Asqalani dia kata, waqad su'ila Syekhul Islam Al-Hafiz atau Hafidh Al-Asri Abdul Fadl Ibn Hajar an amal al-maulid. Telah ditanya Syekhul Islam Hafiz di zaman ini, guru dia Hafiz. Hafiz ni bukan hafaz Quran. Hafiz ni hafal hadis 200,000 hadis ke atas. Itu boleh dipanggil Hafiz. Abdul Fadl Ibn Hajar, berarti Asqalani lah, bukan Haytami. Haytami meninggal 970 lebih, 60 lebih. Dia dilambat. Ibn Hajar Al-Asqalani tentang mengamalkan maulid. Fa'ajaba, maka dia menjawab. Aslu amalil maulidi bid'atun lam tunqal an ahadin minas salafis salih minal quruni salasah. Asal daripada amalan maulid ini adalah bid'ah, perkara baru yang tidak dinukilkan dari seorang pun ulama salafus salih dari kurun yang 3 kurun yang pertama. Walakinnaha ma'a dhalika qad ishtamalat 'ala al-mahasin wa diddaha. Akan tetapi walaupun perkara tersebut seperti itu, isi dia mengandung perkara-perkara yang baik, mahasin, dan ada yang tak baik. Faman taharra fi 'amaliha al-mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan wa man la falah. Barang siapa yang membersihkan di dalam amalannya itu hanya dengan perkara yang baik dan menolak perkara-perkara yang buruk, maka dia jadi bid'ah hasanah. Benda baru tapi yang baik. Zaman sekarang ni ada fobia dengar perkataan bid'ah. Bid'ah aja dia kata negatif. Tak. Bid'ah ni ada hukum 5 hukum. Izzuddin, Syekhul Islam Izzuddin, Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdussalam, dia mengatakan bahawa bid'ah ni terbagi kepada 5 jenis. Dia boleh jadi wajib. Bid'ah wajib saja. Rasul tak pernah mengkodifikasi Al-Quran, tapi sekarang dah jadi wajib. Kalau tidak nanti hilang. Ni contoh dia. Ada yang haram dan sesat, seperti masuk kepada pemikiran dan akidah golongan yang sesat, Mu'tazilah, Khawarij dan lain-lain. Hadirin wal hadirat. Lalu disebut qala wa qad dhahara li takhrijuha ala asli sabit. Telah zahir kepadaku nak keluarkan hukum ini, keluarkan produk hukum tersebut mesti datang daripada asal pondasi yang sabit, yang kukuh. Nak kata macam tu, sumber yang kukuh dan benar. Apa dia kata? Wa huwa ma thabata fi asli fi sahihaini, iaitu apa yang sahih atau yang sabit di dalam hadis Bukhari dan Muslim, min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah datang ke Madinah. Datang ke Madinah. Fa wajada al-yahuda yasumuna yaum al-ashura, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menemui orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Berpuasa pada hari Ashura. Fasa'alahum, lalu bertanya kepada mereka. Faqalu, mereka berkata, wa yaumun aghraqallahu fihi fir'auna. Inilah hari di mana Allah tenggelamkan Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan dengan lautan. Wa najja Musa, dan Nabi Musa alaihissalam selamat.
nahnu nasuruhu syukran lillah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menetapkan bahawa idzan, maka sekarang kita umat Islam berpuasa pada hari tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Dalam hadis tersebut, hadis dia lebih lengkap dia adalah nahnu atau fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Fa'anna, maka sesungguhnya kami ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian semua. Fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka baginda SAW berpuasa pada hari Ashura dan juga memerintahkan sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Sebab itu jangan tiba-tiba masuk hari Ashura je kalau orang duk buat apa nama dia, bubur Ashura. Oh, ni Syiah. Sebab apa Syiah? Sebab Syiah ni dia mengenang Sayyidina Husain mati syahid di Karbala. Sayyidina Husain mati syahid di Karbala. Mati syahid di Karbala. Jadi atas hari itu kalau kita buat bubur Ashura jadi Syiah. Oh, pelik lah. Ni betul ni Syiah. Kenapa? Tongkat Ali, kacip Fatimah lah. Kan? Saya jawablah apa masalah dia? Nama je pun. Berarti kalau ada anak dinamakan Ali, Syiah. Betul. Ali Zainal Abidin, ni Syiah. Mana boleh macam tu? Sayyidina Ali ini minal ashabi Rasulullah SAW. Dia ni termasuk di kalangan mubasysyaruna bil jannah. Kita cinta dia, kita cinta Sayyidina Abu Bakar juga. Kita cinta Sayyidina Umar juga. Dan lain-lain tuan-tuan. Itu cerita dia. Hadirin wal hadir hafizahullah. Jadi puasa pada hari Ashura itu adalah perintah Rasulullah SAW. Kalau kita buat bubur tu untuk tasyakur dan tasadduq lah. Kenapa? Bubur tak dah menjadi adat kita. Diriwayatkan oleh Syekh Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Inaratud Dujar atau Nihayatuz Zain, bahawa diriwayatkan dengan buat kumpul bubur ni. Itu cerita dia. Maksud dia adat yang dah biasa dilakukan. Fayustafadu minhu fi'li syukri lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyanin min isda'i ni'mah. Maka dapat diambil faedah daripada ini, perbuatan bersyukur kepada Allah SWT pada apa yang Allah telah anugerahkan pada hari tertentu tersebut, iaitu kenikmatan yang kita tak dapat tolak, iaitu kenikmatan iman, yang mana ia datang merupakan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula Muhammadun lama khalaqtuka ya Adam. Itu hadis. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku iaitu Allah SWT tidak akan menciptakanmu wahai Adam. Ini dia tuan-tuan. Jadi kita bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu panjang dia sebut. Dia sebut iaitu perkara-perkara yang disunatkan. Ni dia sebut ni. Wa amma ma yu'malu fihi. Adapun apa yang diamalkan pada hari tersebut, fayambaghi ayyuqtasara fihi ala ma yufhimu syukra lillah. Maka hendaklah dikhususkan atau diringkaskan pada apa yang ada padanya menunjukkan atau memahamkan kesyukuran kepada Allah SWT. Min nahwi ma taqaddama dzikruhu min tilawah. Semisal apa yang telah lalu yang disebutkan, seperti membaca Al-Quran, memberi makan, sedekah,
Wasadaqati. Tuan-tuan yang banyak duit sedekah budak-budak kecil tu, dia nak pergi berarak ni, bagi seorang RM5 ke. Contoh dia, biar dia suka. Ni bagi. Wa insyadi syai'in minal madaihin nabawiyyati, dan menyanyikan sedikit daripada pujian-pujian kenabian. Maksudnya kita duk selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu qasidah. Talamal ashku gharami ya nural wujud, itu selawat. Dalam tu pujian, maaf. Itu pujian. Yang awal selawat. Selawat itu ibadah. Kedua pujian. Ini adalah pujian-pujian ini disebut ini insyad. Insyad itu adalah menyanyikan nasyid, bahagian daripada kepujian Nabi. Wa zuhdiyati al-muharrikati lil qulub, dan perkara-perkara yang dapat menggerakkan hati. Sebab kadang-kadang bila kita dendangkan nasyid ni, hati kita tergerak kepada perkara yang positif. Sebab tu tak salah kita buat. Anak-anak kita mungkin buat satu persatuan grup maulid Syakirin. Contoh dia lah. Sebab saya terkejut semalam. Saya ceramah maulid dekat Masjid Kampung Baru. Oh, kami ada tim maulid khusus. Oh, sebab kalau nak panggil luar nak kena keluar duit lagi lah, apa lagi lah. Susah. Kita Kampung Baru ni banyak budak-budak pandai maulid. Kita buat je orang suruh maulid ni. Terkuih. Macam tu. Belajarlah macam mana nak maulid Nabi. Kalau ada orang kahwin, boleh dia diaktifkan. Ini contoh. Ada orang nak akikah, ada orang nak khitan, ada orang nak apa, boleh ambil kesempatan itu. Ini disebutkan oleh ilal fi'lil khairi, untuk berbuat kebaikan dan beramal untuk akhirat. Panjang fatwa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Juga dinukil dari beberapa ulama lain. Banyak, ada 2-3 ulama. Dan akhirnya dia sebut, apabila kita dah jelas perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila dah tahu hukum ini, maka tidak ada keraguan lagi bahawa tak ada salahnya untuk merayakan maulid Nabi. Tak ada salahnya untuk jadikan pada hari mulia ini menzahirkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan dalam Al-Quran falyafrahu, dan disebabkan bi fadlillahi wa bi ni'matihi, kan, wa bi rahmatihi dan lain-lain. Kita falyafrahu, kita ini menunjukkan kebahagiaan, farah kita, kebahagiaan kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita menzahirkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu, dan mengambil kesempatan supaya anak-anak kita, ini yang tujuan. Kalau kita tak nak ada rakyat kat Malaysia ni seorang Muslim, kalau bukan Islam tu bab lain lah. Charlie Hebdo tu bab lain, dia bukan Islam. Bila dia buat macam tu, kita lawan marah-marah pun dia bukan Islam. Yang kita sedih ni kalau ada anak Islam buat macam tu. Tapi kita harap dengan wasilah kesempatan pada hari yang mulia ini, bulan yang mulia ini, kita baca sirah baginda sallallahu. Baca sirah baginda supaya anak-anak ni dengar dan ikut dan senang dan suka dan menghidupkan iaitu maulid Nabi ini dengan iaitu perkara-perkara yang menjadi wasilah kepada kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tengok budak-budak ni semua dah tak sabar dah. InsyaAllah kita tak payah lama-lama. Dan dengan harap insyaAllah kita program sehari penuh. Tapi saya minta maaf saya tak dapat ada kat sini sebab saya pun dah ada panggilan maulid. Dah berbulan-bulan lepas lah. So kena pergi penuh. Semalam hari ini
dan lain-lain insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.